Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sejemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surah Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh dalam jasad manusia ini yang bermula sifat manusia itu mati. Kemudian Allah berikan sama' wal basar, yakni mendengar dan melihat kita. Kemudian tak cukup dengan itu, Allah berikan kita mampu merasai pelbagai rasa yang ada dalam hati kita. Namun di akhir ayat tersebut Allah nyatakan qalilan ma tashkurun, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Allah merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17 kata-kata iblis yang mana begitu optimis. Iblis ini musuh nombor satu kita di Muslim. Walaupun sekarang ini saudara Islam kita sedang dibantai habis-habisan di Gaza, Palestin, oleh musuh, kuncup musuh nombor 2 sebenarnya, Zionis. Itu anak buah kepada Dajjal. Kita tak usah nak fikir siapa tangan siapa yang mengatur, siapa punya kerja. Tak usah fikir banyak-banyak. Dajjal kan? Dajjal ni naik presiden kepada Iblis. Iblis presiden Persatuan Kejahatan seluruh alam. Itu Iblis yang dinamakan syaitan. Syaitan itu persatuan yang terdiri pada jin dan manusia yang berideologi iblis. Apa ideologi iblis? Dua sifat utama ni kalau ada pada manusia, golongan setan tu. Apa dia? Aba wastakbar. Suka membantah, apa? Enggan saja, membantah saja. Nak bantah pula hukum Allah. Tak cukup dengan bantah, dia meremeh. Kadang kita suruh kebaikan, dia marilah solat. Bila tentu yang solat tu masuk syurga. Taklah bantah. Kemudian takbur lah tu. Takbur tu apa remeh kau? Remeh orang, pandai orang melirik mata. Tengok, ingat pakai sebat ceramah tu, okey tu. Awak tak nak dengar sudah lah. Kan? Bila tentu yang beramal tu masuk syurga, kata pula dah. Ada dua spesies ini, hati-hati. Aba wastakbar, musuh nombor 2 tu. Tapi musuh nombor 1, kerja dia menghancurkan dari dalam di Muslim. Kalau musuh nombor 2 dan puncu-puncunya menghancurkan dari luar. Kehancuran dari luar yang kita nampak hari ini, mana kehancuran tersebut boleh jadi menjadi asbab masuk syurga. Itu jannah. Syahid mempertahankan negara, hubbul watan, mempertahankan negara. Itu musuh yang nyata, yang nampak dengan mata. Namun jangan dilupa musuh yang utama nombor 1 yang dia tak ada. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah merakamkan modus operandi iblis. Dia akan datangi kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kita dikepung di Masjid. Macam mana Gaza sekarang dikepung, tak boleh nak buat apa. Tapi sekurang-kurangnya dimasukkan sekurang-kurang. Masuk kurang ni bukanlah maksudnya kita nak membiarkan keadaan tu. Namun sekurang-kurangnya jika benar perjuangan mereka kerana Allah mempertahankan negara, syahid dikepung oleh musuh. Tapi kalau dikepung oleh iblis ini, hati-hati, hancur dari dalam. Hancur dari dalam. Dia buat apa je mas? Dia buat kita tak solat, dia buat kita tak zakat, dia buat kita tak puasa, dia buat kita tak berzikir dengan lisan. Dia akan buat kita apa? Dia kata dekat Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Tengok, Allah kata yang bersyukur sedikit. Musuh nombor 1 kata kebanyakan
Agak-agak syukur ni boleh main-main ke maksudnya. Sebab tu mana-mana pengajian mukadimah yang saya akan bawa, saya angkatkan diri saya dan semua jemaah, apa tadi pengajian hakikat kehidupan ni, membataskan perbahasan pada tauhid untuk kita mengenal Allah, bahawasanya makhluk yang ada depan mata kita ni, ciptaan-ciptaan ni sepatutnya membawa kita ingat kepada pencipta. Namun Allah kata sedikit yang ingat kepadaku. Masakah tidak dengan telinga aja lupa dah. Mendengar tu bukan telinga, mendengar tu sifat Allah yang diberikan pada telinga. Telinga ni asal pekak, samak. Samak bukan sifat telinga. Telinga ni pekak. Dalam satu ceramah lah dengan satu company, dia punya tagline dia bagus, company ni dia buat siap manajemen company. Dia punya apa, tagline dia akhirat first, rezeki fast. Ada tagline dia akhirat first, rezeki fast. Kemana? Bagus. Dan kalau kita ceramah 2 jam bagi tahu, saya cakap mendengar dengan apa? Dengan telinga sih. Mendengar dengan apa? Nah, saya nak bawa pada sifat. Bahasanya tidak ada bahasa hakikat kita yang kita bahaskan. Jadi kita melihat dengan apa? Saya kata melihat. Sebab kita bermula wahyu yang pertama Allah semua melihat. Maksudnya Iqra, baca lah. Itu baca, itu bukan baca kosong, baca dengan melihat. Saya kata kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Bagaimana kita mendengar? Telinga. Bukan mendengar itu sifat telinga. Memang kalau ditanya pada manusia, memang dengar itu sebab mendengar telinga, tapi hakikatnya tidak, dengan sifat Allah yang maha mendengar. Telinga ni pekak asalnya. Bukti itu orang ada telinga, jenazah pergi ziarah, jenazah tengok telinga, cuba bagi salam, jawab tak? Kalau jawab lagi wang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telinga tapi tak dengar. Dengar tapi tak jawab. Antara jawab salam yang kita takkan nak dijawab kali. Kalau kita bagi salam janganlah jawab ni. Itulah kita bagi salam pada ahli kubur. Telinga ni sifat pekak. Berapa orang ramai dan telinga dia ingat Allah dengan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni boleh dengar. Nanti dulu dia. La haula wala quwwata illa billah. Dia tak sedar. Dengar tu bukan dengan telinga dia, bukan dengan diri dia. Allah dia dengar. Jika dia dengar dan telinga, dia tak mahu. Kalau ada masyarakat tak apa, ada halangan, ala kuliah, itu pun ada solat mawat. Solat mawat tu sampainya solat klik. Punya lagi kita dengar, wah nak hormat waktu ni dengan syarat hukum tak cukup ni, wah mana pun nak solat juga Nabi sebagai contoh, silakan. Punya dia melihat dengan mata, dengan sifat Allah yang maha melihat, merasai sampai maksudnya. Ini satu anugerah yang besar, yang mana akhirnya Allah kata sedikit ingat aku. Betul. Dengan situ saja kita nampak bahawasanya manusia akan terijak dengan kejadian diri, kejadian kehidupan. Syariat kehidupan kita ini akan menghijab kepada hakikat yang sebenar. Syariat makan terijak dengan rezeki. Syariat duit terijak dengan kaya. Terijak. Sebab yang pertama wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah disuruh baca dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian. Rabb yang mana? Bermulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Masya. Dengan kaya, kita nak kaya dengan apa ni? Dengan nama Allah. Ataupun nak kaya dengan siapa? Dengan tepat soalan tepat
tu dengan siapa? Siapa nak tolong kita bagi kaya ni? Tak ada siapa boleh tolong kita lah katanya. Kita kena usaha sendiri. Ada orang bilang kita, siapa yang nak tolong kita nak kaya ni? Bukan kata siapa nak tolong bagi duit. Bagi duit kita cari sendiri. Soalan tu, soalan kita tuju pada sifat. Syukur itu sifat. Iblis akan buat kita terhijab daripada melihat, mengenal, mengetahui, memahami sifat Allah. Golongan Mu'tazilah yang mana sekarang ini diterjemahkan dengan gerakan-gerakan moden, antaranya Neo Mu'tazilah ataupun liberalisme, yang akan mengasingkan, yang akan menolak sifat Allah. Tolak. Allah tak ada sifat kita. Dia nak buat kita lupa Allah. Mu'tazilah antara ciri khas Mu'tazilah, dia tolak Allah tak ada sifat. Sehingga kan Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk. Itu ciri khas Mu'tazilah. Lalu apa yang Iblis akan buat? Dia akan buat kita hari ini, hidup ini, syariat, hidup penuh syariat, duit. Sebut betul lah cari rezeki. Betul dah sebut tu. Tetapi dia melihat rezeki dengan Allah. Sebut betul dah. Gimana cari rezeki? Main dah tu. Main dah. Okey, kita tengok. Setara mana dia cari rezeki? Tidak sampai dia ke masjid. Ni kacau ni. Dia sibuk cari rezeki, kenapa tak sampai ke masjid? Masjid dah ada. Bagi duit dia ada. Maksudnya. Tabung ikan kan. Serius pula kan nampak. Alah, tak bagikan sebesalah dengan lelaki. Tabung kanan, tabung ni. Udah tak contoh. Walau dia sebut cari rezeki. Rezeki lihat dengan apa dia? Dengan nama Allah. Dan dia waktu Iqra' bismillah. Baca dengan nama siapa? Rezeki nama siapa? Nama Farid. Mana ada? Farid tak ada apa. Apa sifatnya dalam Farid? Mati. Sifatnya bekat, sifatnya bisu, sifatnya tiada. Rezeki daripada orang sama lah. Kalau saya pun tak ada sifat tu, makhluk pun semua tak ada. Habis cakap rezeki dengan orang buat apa? Menyembah orang. Ikutkan orang punya entertainment. Kita kena jaga klien ni. Dia ni jangan. Klien ni always right. Habis. Ada apa pada dia? Di sini ada pemahaman yang kita kena tegakkan balik dalam perbahasan hakikat kehidupan. Kita mentafsir kembali kehidupan bersangkutan dengan kebenaran. Jangan dimulakan dengan kebenaran, kemudian kita pergi kepada amanah. Dia mengikut kepada susu-gala sifat wajib bagi Nabi SAW. Nak kita terlepas, keluar daripada tipu daya fitnah mahyat, yakni fitnah kehidupan, ujian kehidupan, cobaan kehidupan, apa yang dicuba oleh Allah pada kehidupan ini, bisyarri wal khair, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Diuji oleh Allah pada kehidupan ini, kemudian kembali tidak kepada Allah, wa ilaina turja'un, maka itu tergantung pada kefahaman dalam hatinya dia iman. Sebab itulah awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Nah, begitu juga awal kehidupan itu mengenal Allah, mengenal kepada nama melalui nama sifatnya. Dan kita rezeki daripada sifatnya ada. Nama tu Razak, sifatnya ada. Ada sifat bagaimana? Tidak bertempat, kekal dulu, kini dan selama-lamanya, takkan habis-habis. Dah cari malah tak cukup tanah, lu cari apa? Rupa-rupa cari duit, beli benda. Padan tak cukup tanah cari. Sebut cari rezeki. Kelang kabut dah nampak. Bukan cari rezeki, cari duit. Orang ada berbahasa basi, nak manis mulut dia sebut cari rezeki. Tapi kenal tak sifat rezeki? Macam mana nak kenal sifat rezeki tu? Kan baca dengan nama Allah. Rezeki sifat siapa? Allah. Tapi duit sifatnya habis. Duit sifatnya ada. Duit sifatnya kejap ada, kejap ada. Cukup
pada mana? Pada duit? Tidak. Cukup pada Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Atau Allah mencukupkan rezeki melalui duit yang dapat. Jadi itu cara baca ini, mas sekalian. Allah mencukupkan rezeki yang diterjemahkan dengan duit melalui perbuatan yang halal. Oh, panjang umurnya. Oh, ingatkan usul kita. Siapa kata? Batu orang kabur. Dah dapat, tak puas. Ingatkan cukup, tak cukup. Sebab sifat benda, sifat makhluk berbeza. Sifat makhluk tidak mencukupkan. Yang mencukupkan siapa? Allah. Apa daripada Allah? Gaji sifat-sifatnya. Itu bermula dengan yang benar. Ia mesti bermula dengan yang benar dan sentiasalah benar dan duduklah di jalan yang benar. Satu perkara, jangan mengaku benar. Itu saja. Kerana benar hanya pada Allah. Waqulil haqqu min rabbikum. Jadi duduklah di jalan yang benar dan di jalan yang mentauhidkan kehidupan. Antara perbahasan hakikat kehidupan itu adalah hal tujuannya adalah kita nak mentauhidkan kehidupan agar seluruh apa yang kita lihat dalam hidup kita ini membawa kepada mengesahkan Allah. Tuan-tuan sekalian yang memuliakan Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi SAW yang saya kira ianya menjadi satu tanda tanya dan kebarangkalian hadis ini sedang berlaku sekarang. Apa kata Nabi SAW daripada Sauban radhiyallahu anhu. Dan hadis ini saya kira kena diulang banyak kali dan berkali-kali biar sebati dalam hati. Nabi SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan merebut kekayaan seperti orang-orang yang rakus merebut makanan di atas meja. Agak-agak kejadian sekarang. Berapa lama saudara kita kena ratah baru sekarang nak keluar juga kenyataan. Dan berapa ibu dah meninggal dunia. Kita ni, ya Allah, mudah-mudahan Allah tak bertanggungjawabkan kita di hadapan Allah di atas segala perkara yang berlaku. Dan kalau tengok hadis ini, memang Nabi kata yushikul umam, akan datang suatu masa di mana akan bangsa-bangsa datang kerumuni kita lima sekalian macam makan. Malam ni ada kambing golek tu dia berebut orang makan, seorang kepak kaki, seorang kepak sana. Kambing tu tak melawan. Mana nak melawan? Tak ada mati. Tu bimbang tu takut umat Islam dah mati. Tak lawan kan? Hati-hati. Hadis ni ketika Nabi cerita, sahabat ketika itu panik. Sahabat tanya, faqal qa'il wa min qillati nahnu yawma idzin. Hadis ni nak kaitkan dengan perbincangan sifat tadi, melihat hidup dengan yang benar. Adakah kita mengatakan nak kaya waktu itu dengan siapa? Sangat berkaitan dengan hadis ini. Sahabat waktu itu tanya kepada Rasulullah, faqal qa'il wa min qillati nahnu yawma idzin. Ya Rasul, apakah kami hadis 9400 tahun dulu pastinya dan akan berlakunya ke depan ni hadis ke depan berlaku di akhir zaman. Tapi sahabat meletakkan kata ganti nahnu, kami. Muhibah. Sahabat tak tukar kata mereka. Tengok dalam bahasa kita beradu. Nampak sahabat. Adakah kami waktu itu? Masya Allah. Zaman ini Khalifah Umar Khattab cuma kita tahu saudara Islam dengan sekalian itu yang mata depan sila kisah, sila hiburan. Kita gambar bagaimana zaman yang terakhir Khalifah Rashidin yang apabila saudara Islam penuh bangkit sebab kita ni kat dunia
Nabi kata kita ibadah bina. Untuk binaan ubah tak, nak ubah tak ke bawah tu, nak ubahkan bawah atas tu. Macam ni kita tak boleh duduk dia sebab dia ubah nak kena ubah sini kena galakkan. Ada orang tengok orang tak ubah nak korek lantai, bila korek lantai ubah sini memang kita tak kena, kita tak kena apa bawah-bawah tu bawah lantai kena korek, ya lantai kena korek, kita kata dia tak tahu korek lantai bawah, dia tak tahu. Bila saudara-saudara Islam kita sedang datang, itu dikuasai, kita ingat tidak diam kat situ, semua tempat dia akan rata, semua tempat dia kacau. Jangan kata ingat kita terselamat. Namun Nabi kata bal antum yawma idzin kasir, bahkan kamu ketika itu ramai, walakinnakum usarun kagusa'is sayf, akan tetapi kamu seperti buih di atas permukaan air. Kita hidup, kita nampak hidup je beramal, betul lah hidup beramal, tapi beramal tak mengenal. Hidup beramal pula mengenal apa? Mudah-mudahan Ustaz saya ini solat anak jadi baik, solat anak jadi baik. Okay, nampak macam betul. Mudah-mudahan solat saya ini bisa maju. Dia beramal tu kenal siapa? Mudah-mudahan solat saya ini selepas saya ini di atas nama hidup saya. Patut beramal, mengenal Allah yang menjadikan kita. Kenapa beramal? Allah menjadikan kita. Patut mulai kita nak mintalah kepada Allah yang Maha menjadikan. Habis kalau hidup elok, anak kena kata habis dah menjadi, sebab apa? Sebab Allah bagi jadi saya kena bersyukurlah. Bukan sebab solat duha kamu. Tidak, solat duha itu kerana Allah dapat pahala. Bukan kerana datang solat Allah itu. Tidak, itu sebab nak cinta Allah. Bukan kerana kuat infak sedekah. Tidak, itu kerana Nabi suruh. Habis yang dunia ni dapat macam mana? Kerana Allah yang bagi. Maka jelas Nabi macam itu. Ini kadang-kadang dia konflik of interest. Ada satu tu di channel radio Zayyad, seorang ustaz tu dia interview, ada orang telefon, dia kata apa, sampai tahap ni waktu ini ketika ni walaupun seorang yang bercakap macam itu, tapi kita bimbang dia menjadi satu trend. Dia kata apa, saya tengah susah, saya diuji dengan pekerjaan saya begitu-begini, masa depan saya terancam, saya dah doa dengan Allah, kenapa Allah tak makbulkan doa saya marah dengan Allah. Ini kita tu lu siapa nak kata, lu siapa nak suruh-suruh Allah. Tapi apabila kita faham beramal sebab nakkan sesuatu tu, jadi kita tak sedar beramal sebab kita kenal Allah. Khalas, titik. Habis lah. Sebab apa beramal? Sebab Allah. Habis. Nak hajat ni tak ada Allah pun salah. Allah tak ada pun halatan nak meminta. Allah suruh pun, ud'uni astajib lakum, minta apa nak. Dan ketika ini umat Islam, Nabi kata seperti bukit, dia terus disebabkan kita tak berikan. Kita tengok orang kata amalannya banyak tapi kosong. Buih itu cantik, nasihatnya elok, tetapi kosong. Bukan kata di balik batu, ditiup saja pecah. Bukan kata di balik batu nak kena balik besi, kena topi dua dah. Buih ni tiup dah pecah. Kenapa dia begitu? Kata Nabi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul al-mahabbah. Mari kita takut. Kerana waktu itu kamu seperti buih di atas permukaan laut sesungguhnya. Ini yang kita faham.
Allah telah mencabut rasa takut daripada musuh-musuh kalian. Maksudnya agak-agak musuh sedang takut kita. Agak-agak musuh takut kita. Kalau takut, tak ada kacau dalam negara kita. Kita berani kalau satu rumah tu nak curi rumah. Sekali kita kenal rumah ni, kau ambil barang dia, kalau cacing aku cari. Kalau tak berani kacau, ini abang kawasan sini kita. Tak berani. Nak ke depan rumah tetap anjing gila, gila tak masuk. Depan rumah anjing gila, gila tak masuk. Tak ada, tak masuk. Takut. Sekarang ni kita bimbang Allah cabut ketakutan musuh. Kita nak takutkan musuh, takbir Allah. Tahu kan musuh dah lari. Takbir dia sekali, takbir Allah. Tak lari. Kita bimbang, tapi kita bukan besarkan Allah, tapi besarkan diri. Takut. Dan takbir itu begini ke Allah. Apa tak takbir? Asal kita berjuang lagi. Mungkin zinis. Hampir semua orang di lantai. Kalau bantu kata nak jadi itu, dia dan Nabi yang berdoa. Semua macam orang tak sama. Semua berjuang beradam. Dia nak turun juga. Tapi fikirkan nak naik grab. Alah payah pula. Alah nak tinggalkan ada orang sakit. Ni tak apa dia tengok. Kawan pilih baik kan. Takut nak sunyi tu. Macam statement keluar. Berbalak isu baikot pun malah. Dan gaduh. Kita nak lemahkan dia pun. Kita tercapailah hasrat isi baikot pun. Kan kita makan baikot, kita bersatu. Rupa dengan baikot, tak buat. Macam mana? Apa yang kita tengah buat sekarang ini, bukankah untuk menakutkan mereka? Bukankah untuk melemahkan mereka? Barang perlu ingat, apa yang kita nak buat kata musuh, nak lemahkan dia, nak kalahkan dia, nak buat dia takut. Hadis ini mengatakan Allah cabut ketakutan itu. Kita baca Al-Quran, dia sebenarnya nak faham, kita ambil contoh yang sekolah, berhadapan dengan jin, orang kena saka, orang kena santau. Dia baca Al-Quran, baca-baca, dia dengar kan. Baca lagi, tajwid betul-betul. Geram hati. Ya Allah. Macam itu kan. Itulah. Kita baca-baca. Dia ngejek yang kita. Ya Allah. Dan kita geram. Padahal kita nak buat dia tak baca Al-Quran. Mestilah kita baca Al-Quran supaya dia lari. Kalau dia baca makin senyum lagi. Macam itu lah ni. Makin kita nak zahirkan satu serangan ataupun kekuatan, tapi musuh takut dan tidak cukup dengan itu. Wala yaqzifan Allahu fi qulubikum. Nah, ini yang berkaitan dengan perbahasan kita apabila kita melihat bermula syariat kehidupan hijab dengan kebenaran. Apa itu? Campakkan dalam hati mereka, hati kalian al-wahan. Ma'al wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sahabat tanya, cinta dunia, wahan tu apa? Nabi jawab, cinta dunia, penyakit, cinta dunia dan takut mati. Rawah Abu Daud, Ahmad dan lain. Jemaah sekalian, bila sebut cinta, sikit-sikit sebut nama, sikit-sikit sebut nama, sebut nama banyak kali, cinta. Ulama kata cinta ini apabila nama disebut berulang kali dan tak hidup tanpa ini. Apabila kita hari ini menisbahkan sebagai rezeki, kaya, kuat, tak boleh tak ada dunia. Kuat dia, tak boleh. Benda, nak kaya boleh, tak boleh. Tak ada duit, nak kaya. Padahal kita nak sebut kaya, nak menegakkan kuasa Allah, dia balik pada kaya harta. Memang pada ujian dunia keempat, menurut Kamus Dewan isi keempat, maksud kaya diterjemahkan dengan harta.
Nabi kata bukan. Berbeza. Tak. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah dengan Allah SWT. Sikit nanti kita buat kesimpulan. Baik. Hadis ini dimaksudkan akan menggambarkan bagaimana kita akan mengutamakan melihat dunia dengan memisahkan daripada pencipta sehingga datang cinta, suka, cinta yang mana kalau dilihat di sini akan menyebut nama dunia ini dengan melupakan nama pencipta. Dan ini akan menjadi satu perkara yang sangat-sangat besar kalimatnya. Kerana kalau kita kata syukur tadi dimaksudkan, menurut Al-Sunnah, syukur ialah perasaan hati bahawa tidak berlakunya syirik pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan kata dunia ini dicintai kerana dia menyangka kaya itu ada pada dunia.
Yang kita suka kaya tu bukan harta tu. Kalau harta tu tak bawa sifat kaya, seorang pun tak nak maksudnya. Cubalah. Orang panggil harta tapi tak didapat gelaran atau julukan orang kaya. Nah, bukti tu duit senang ambil. Boleh jadi kaya. Mana mau yang study. Janganlah nak main-main dengan saya. No. Ingatkan semua duit boleh. Okey, saya bagi dia betul lah. Nah, dia boleh tak? Dah jadi jutawan lah. Duit Indonesia pakai kat sini, tapi tak boleh pakai currency Malaysia. Jadi kaya. Bawa duit RM1 Malaysia. Ni jenis main botol ni, ada tak main swipe ni. Dia nak pegang. Bayang macam ni. Oh, kepal bawah ni. Jadi mana cik dia? Sudah. Mana cik dia tak ada? Nak beli? Tak laku. Nak orang? Tak nak. Jadi kaya yang itu syariatnya harta, lupa hakikat yang terima. Lalu cintalah dia pada harta sebab nak kaya. Kaya tu menyatakan sifat harta ni asbab saja. Macam alam lah kewujudan ada yang alam ini bukan alam yang bersifat ada. Jangan salah nafi sifat. Kerana itu orang tak lepas. Tengok diri. Ada kita, ada rumah, ada anak, ada duit, ada semua. Dan sekali jangan ada aku. Allah. Ada rumah, diadakan rumah, diadakan kereta, diadakan isteri. Asal ni, wujud di itu sifat kita, huruf aku dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku kaya, ataupun Allah kayakan aku dengan namanya melalui harta yang berkat. Itu panjang cerita dia. Tapi kita banyak panjang usahanya, fahamnya sikit dan kalau usahanya banyak, kerja malam pagi petang, siang malam pagi petang, semua syarahkan kaya, kebir. Nampakkan kaya berapa? Usaha. Dan sekali ni ada cinta bukan akhirat, dia bukan cinta Allah, cinta dunia. Itu kata cinta dunia. Bila ada cinta, warah dia mau, dia takut habis. Mau tu bukan mati mata kita tengok jenazah kita lagi, bukan. Berbahasa sini takut mati bermaksud takut habis. Kalau orang kan habis, aku nak apa? Aku dapat apa? Asyik orang mereka tolong. Dia berkira-kira, datang berkira. Memang kita nak bagi semua, bukan tahap sifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi semua. Tapi janganlah sampai berkira, berkata-kata dan bertanya-tanya. Kalau bagi je. Janganlah takut. Tahu berapa duit kita ada, bagi. Kita tahu dah berapa kita dapat, berapa kita tahu sebab Allah tadi. Kita tahu berapa. Ada lagi samping dalam boleh. Tengok kata majlis dulu kali ini. Bagi je lah. Bulan ni selesai lah. Bukan tak selesai. Ini kita fikir 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Apa? Menurut pengajian tentang pengurusan dia mula. Memanglah kalau cerita buat pengurusan kewangan ke dalam bulan, 3 bulan, itu atau on paper memang kan. Sama juga kalau projek pun on paper memang nampak kemas je, tapi tu kat site banyak paper tadi kan. Kena tanggap, kena ejas macam itulah. Maka jemaah namulkan Allah Ta'ala. Maka di sini sebab itulah kita hidup itu dengan kembali ke sifat yang hak. Melihat alam ini dengan sifat ada itu. Contoh, ada menyatakan Allah yang maha kaya, melalui harta menyatakan Allah maha kaya, rezeki melalui usaha menyatakan Allah maha bagi rezeki, cantik menyatakan melalui rupa menyatakan Allah maha cantik. Jadi orang perempuan tak payah digedi kat depan gembira tu, bukan kamu cantik, Allah cantikkan kamu. Ni rasa cantik lebih. Dia ingat cantik dia agama, dia ingat cantik dengan makeup agama.
Cantik Allah bagi. Kalau Allah tak bagi cantik ni, koyak di kulit ni cukup lah. Nampak orang buat dalam. Ada nak tayang muka? Tak ada nak tayang. Ada nak tayang harta? Kalau tak kaya untuk siapa? Pakai je nak pakai apa? Nak pakai helikopter ke, jet ke, juang ke, apa ke pakai. Jangan perasan kaya, perasaan cantik, perasaan kuat. Ini kena basmi air zaman. Kembalikan kepada yang hak, dia sifat yang benar. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, penutup sekalian, hubbud dunia, hubbud dunia, cintakan dunia, kepala bagi segala kejahatan. Kepala bagi kejahatan ni maksudnya apa? Maksudnya jemaah sekalian, tengok, hubbud dunia raqsul li khati'ah. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah Basrah, Basrah. Yang mana beliau melihat dengan cinta dunia ni, mula yang menjadi besar yang ciri menyekutukan Allah, kepala bagi segala kejahatan. Sebab tu Imam Junaid kata jangan cikkan nikmat Allah. Nak tengok kereta dengan tengok kereta Allah bagi. Sebab tu kita usul macam kemas dengan akidah. Apa maksudnya? Usaha pada kita, tapi rezeki pada Allah. Kalau tengok itu terjemah rezeki, akan nampak usaha kita, nampak dengan Allah. Kalau nampak Allah, tolong datang masjid. Itu maksud dia. Macam kita lah ke hobi, dapat duit, dapat rezeki, bukan dapat rezeki datang masjid. Itu maksud. Sebab di sini tempat turun rezeki. Sebab apa? Dari dia satu, kita masuk baca doa. Abu Ar-Rahmati itu masuk upi itu baca dulu. Lepas lagi kita baca lagi As-Salamin Fabni. Di mana tempat yang spesifik kita? Ini tempatnya. Tapi tak datang. Tak nampak dia ni kata syirik ini mudah, tapi jangan mudah-mudah tuduh orang syirik. Tapi kita sangat berhati-hati. Harus kata Nabi SAW ibarat semua kita yang berkata di waktu mana ada sebab kita. Jadi sebab itu kita kena pasang berulang kali. Dan insyaAllah dengan kaedah usul merujuk bagi Nabi SAW ini, kita akan mampu upaskan syariat kehidupan ini pandangan hakikat kehidupan. Syariat hidup kita ni duit. Syariat hidup ni duit. Tapi hakikat rezeki. Rezeki ini hakikat adalah makrifat dengan tauhid. Tengoklah nama Allah. Ya Razzaq. Begitu cara. Ya, dan nampak istiqomah. Semua saking istiqomah ketika bersyariat pada agama. Istiqomah datang masjid, ulang alik. Sebab apa? Allah bagi rezeki. Waktu aku datang dari masjid ni, jaga, faham. Wallah ada dalam pemahaman saya itu kekurangan. Kita kurang bicara dan penyampaian. Dan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyembuhkan permasalahan kita pada malam maupun barakah. Perbanyakkan selawat dan salam dengan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam golongan umatnya yang syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awun atas Allahumma subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.